Jadi Wabi kita tengok kenapa Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim perlu memimpin Malaysia. Pertama sekali, secara faktanya, beliau ialah satu-satunya pemimpin yang belum lagi mendapat peluang memimpin Malaysia sebagai Perdana Menteri. Itu fakta. Okay? Jadi atas sebab peluang, belum ada peluang lagi. Persoalannya, adakah peluang tersebut? Tidak ada. Peluang tersebut dinafikan secara tidak terhormat. Dah 20 tahun. Dinafikan secara perundangan, dinafikan secara fitnah, atau dinafikan baru-baru ini pun dengan secara yang bagi saya yang khianat, ya, khianat politik. Alright. Jadi bagi saya itu sebab fakta. Dari segi sebab asas fundamental dia, kenapa Anwar Ibrahim perlu memimpin Malaysia? Pertama sekali kita melihat Malaysia selepas 60 tahun lebih merdeka, di mana tahap Malaysia? Awal 70-an, Malaysia, Singapura, Taiwan, Korea Selatan atau Filipin, kita semua sama, berdiri sama rendah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Berdiri sama tinggi, okey. Tetapi di mana negara-negara ini sekarang dibandingkan Malaysia? Secara mudahnya kita cakap, Taiwan mungkin 2 kali kaya daripada kita. Okey. Singapura mungkin 3 kali, kerana ialah duit Singapura sekarang bersamaan 3.5. Lebih kuranglah. Duit ringgit bersamaan dengan $1. Kita lihat apa dia ni, Korea Selatan. Dengan kemajuan Samsungnya, dengan kemajuan Hyundai-nya, dengan kemajuan universitinya segala macam, biotech dan sebagainya. Jadi di mana Malaysia ni? Apa masalah Malaysia ni? Jadi apabila saya kebetulan ada sikit pengalaman di dalam haluan negara melihat isunya isu leadership, isu kepimpinan. Kerana bagi saya secara lumrahnya Malaysia dianugerahkan dengan kedudukan geopolitik yang sangat strategik. Ditakdirkan berada satu tempat yang mana berselang-selang Melaka. Semua negara besar, China, Timur, Barat, semua mahu tempat ini. Maksudnya, tanpa kita berusaha pun, tempat ini orang nak datang. Pertama. Yang kedua pula, hasil mahsul. Mana ada sebuah negara yang penduduk hanya lebih kurang 30-32 juta, ada hasil minyak, ada hasil balak, ada hasil pertanian, ada hasil kita panggil pelbagai. Dan yang paling pentingnya ialah hasil dia punya modal insan itu. Sebab saya telah merantau ke timur dan barat dunia, saya lihat modal insan Malaysia ini satu-satu tempat yang mana semua kaum ada. Orang Cina ada, orang Melayu ada, macam-macam kaum ada. Sebut. Ibang Kadazan semua. Dan apa maksudnya ni? Kalau saya betul-betul menelusi apa yang Al-Quran janjikan, dia kata, dijadikan kamu itu pelbagai-bagai, lelaki dan perempuan. Dan bayangkan kalau setiap kejadian tersebut mempunyai kelebihan masing-masing. Yang Cina pandai dari segi mungkin kita kata berniaga. Yang India pandai dari segi dunia profesional, saya tengok pelbagai. Terbukti. Yang saya tengok yang Melayu, saya tengok dari segi kebudayaannya, dari segi pelbagai. Sekiranya ada satu pemimpin yang boleh menggarap kelebihan anak-anak bangsa ini, barulah dia jadi satu kekuatan yang membina negara. Tetapi persoalannya selepas 60 tahun, kita masih lagi berada di tahap kekuatan-kekuatan anak bangsa tersebut tak dapat digarap. Dan poin saya yang seterusnya ialah kenapa Anwar Ibrahim patut memimpin. Dia ialah satu-satu pemimpin yang hari ini saya tengok, bukan saja di Malaysia, dia boleh diterima di timur dan barat. Dia boleh diterima di dunia Islam dan bukan Islam. Dia juga boleh diterima oleh pelbagai bangsa. Jadi bayangkan kalau kita ada seorang pemimpin yang hanya bagus untuk orang Melayu. Jadi kekuatan orang Melayu je lah. Bagus hanya untuk orang Cina. Untuk orang Cina je lah. Tapi Malaysia ialah satu-satu tempat di dunia yang mana ketemadunan utama dunia berinteraksi, bermuafakat, bersahabat. Dan bayangkan, macam kita hari ini. Datuk Seri dengan latar belakang pelbagai. Ada darah Siam, ada darah Cina, ada darah macam-macam. Campur-campur. Saya ada juga sikit-sikit. Ada darah Melayu, ada darah Aceh, darah Siam, sebagainya. Bayangkan kekuatan-kekuatan ini, kiranya dapat seorang pemimpin yang boleh menggarapkan ini, bayangkan. Dan ini bukan beliau cakap sekarang. Agenda masyarakat madani dia. Apa masyarakat madani? Kepelbagaian masyarakat, berteraskan agama, boleh duduk sama baik. Sama macam di Spanyol dulu, Andalusia, Convivencia. Ini kan benda baru. Lepas tu dia pun bercakap mengenai macam mana Nahdah Kebangkitan Asia ini sebenarnya ada kekuatan tersendiri. Okey. Itu poin yang mana saya kata kekuatan yang sedia ada. Tetapi apa yang ada di tusuk tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Yang dari segi ekonominya, yang saya pagi tadi bercakap dengan satu tokoh pakar ekonomi. Dia kata, Ismadi,
Malaysia ni masalahnya ialah structure. Apa maksudnya structure? Struktur lah. Struktur. Okey. Struktur maksudnya ialah ni Datuk Seri, Profesor. Malaysia ini perlukan satu kepimpinan yang mampu membawa Malaysia ingat sistem tata kelola, tabir urus yang betul. Apa maksud sistem tata kelola yang betul? Rule of law dia, undang-undang dia jalan betul. Dari segi kebebasan rakyatnya betul. Hari ini kita ada apa dia? Menteri kena hukum lain, rakyat marahin kena macam lain. Jadi kalau saya jadi pelabur, saya tak nak bawa duit ke sini. Sebab saya tengok besok kalau saya ada masalah, saya akan dizalimi. Sebab saya bukannya orang berpangkat macam menteri. Jadi saya tengok hari ini, apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa dan malah diiktiraf Datuk Seri. Beliau menjadi Menteri Kewangan terbaik. Bukan saya cakap, bukan orang Malaysia cakap, Euromani cakap. Beliau menjadi tokoh demokrasi dunia. Demokrat Islam dunia. Bukan diangkat oleh kita, diangkat oleh dunia. Malah yang paling saya nak kongsikan dengan netizen, penonton kita, tak kala beliau dilepaskan, diampunkan oleh dulu Yang Mulia Di-Pertuan Agong. Saya ke London bersama beliau. Kita tiba saja di London tersebut. Apa yang orang datang kat kita? Datuk Seri Anwar Ibrahim, pembebasan anda bukanlah kebebasan anda hanya untuk Malaysia. Kita orang Islam melihat ini satu nafas baru. Sebab apabila berlakunya letupan bom di New York tersebut, isu-isu orang Islam pelbagai. Isu penindasan, isu ekstremisme, isu terorisme, kita tak ada tokoh untuk bercakap bagi pihak kita. Ya, kita ada Iktirafan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dipentas di barat, dipentas di timur, beliau diberi pentas yang tinggi sebagai pengucap utama, bukannya peserta. Yang kedua, apabila saya berjumpa dengan tokoh-tokoh yang cintakan demokrasi di dunia, apa maksud mereka? Dia kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelepasan anda ialah satu nafas baru untuk kami. Sebab dunia sekarang dipimpin oleh orang baik, Donald Trump. Dipimpin di Sepanyol, dipimpin di semua pemimpin-pemimpin yang mana melihat hak rakyat ini boleh dikotak-katikkan. Tidak ada langsung yang memperkasakan rakyat. Jadi, Anwar Ibrahim ini ialah satu nafas baru, bukan saja untuk Malaysia, tapi dunia. So, kalau benda begitu, seiringan harmoninya, saya yakin jadinya Anwar Ibrahim pemimpin Malaysia nombor 1, perkara baik lain akan datang ke sini. Itu hujah saya. Itu menarik minat. Menarik minat. Kerana Khususnya mereka bukan percaya saja dia. pelabur. Mereka percaya dia. Kerana dia membina nilai. Kepercayaan terhadap Datuk Seri Anwar Selama dia Ibrahim. menjadi pemimpin daripada zaman pelajar, zaman sekarang, dia tak dikaitkan dengan rasuah. Dia tak dikaitkan dengan nilai-nilai yang tidak baik. Dia tidak dikaitkan dengan nilai-nilai, kita panggil nilai-nilai yang merosakkan rakyat. Dia dikenali sebagai apa? Memperjuangkan nasib orang miskin. Dikenali sebagai memperjuangkan peluang kedua orang masyarakat yang kurang dapat peluang belajar. Beliau dikenali sebagai ketika menjadi Menteri Kewangan membantu membangunkan ekonomi terutama di negara-negara yang negara miskin. Jadi apabila beliau diberi peluang memimpin Bank Dunia, beliau mencari jalan bagaimana nak menghapuskan hutang-hutang untuk negeri yang miskin. Tetapi kita mahu pemimpin yang mana tak kala punya pilihan, pilihannya sentiasa memihak kepada rakyat. Bukan dengan kepada tokoh-tokoh cukong-cukong yang mana selama ini kita lihat sentiasa meninggalkan rakyat di kala terdesak. Hanya ke rakyat apabila melakukan sokongan. So, jadi bagi saya, kenapa Anwar Ibrahim perlu memimpin Malaysia? Bukan untuk Anwar Ibrahim. Saya selalu berhujah pada kawan-kawan. Saya kata, ini pandangan saya. Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri pun saya rasa beliau boleh menjadi profesor paling hebat. Saya pernah di Georgetown. Sama-sama membantu beliau. Beliau di Oxford. Beliau di School of Advanced International Studies, SAIS. Beliau berceramah di universiti utama dunia. Jadi bagi saya, kalau Malaysia punya anak bangsa yang begini kaliber, begini hebat. Ibarat kalau kita ada pemain bola kata Messi ke Ronaldo, kita letak kat bangku simpanan. Kita tak masuk ke dalam padang. Rugilah. So bagi saya khawatir nanti kalau kita tak manfaatkan kelebihan ini, saya rasa merugikan negara.